Lazimnya awal-awal minggu ini ataupun permulaan minggu ini merupakan satu masa yang baik untuk kita melihat visi dan misi, apa juga bidang yang diperdalami. Dan pagi ini kita ingin bercerita tentang pendidikan awal kanak-kanak, dan di studio seorang tokoh yang cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat Hari Raya kepada Datuk Seri Haji Khairil bin Haji Awang. Selamat Raya. Datuk Seri merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dalam portfolio dasar dan pembangunan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk Seri, kalau diimbau 10 tahun lalu begitu banyak sebenarnya evolusi bidang pendidikan, khasnya dalam bidang awal pendidikan, dan dalam fasa awal ini fasa yang sangat krusial ataupun kritikal sekali untuk memastikan anak-anak itu mendapat asas yang cukup sebelum mereka memerlukan bidang persekolahan yang lebih lanjut. Dalam senario ini, zaman ini, apa antara cabaran utama yang kita hadapi? Terlebih dahulu, terima kasih di atas jemputan untuk sama-sama MHI pada pagi ini. Sebelum saya menjelaskan cabaran yang kita hadapi, perlu saya tekankan di sini, pendidikan awal kanak-kanak itu is the most essential phase dalam pendidikan kanak-kanak. Kalau kita lihat dari segi ekonominya, kalau kita spend $1 for a student, preschool student, the return is hampir $17. So yang kedua, kita lihatkan kepada the importance of the pendidikan awal ini ialah dia menjadikan sebagai asas yang terpenting yang akan menentukan sama ada pelajar itu akan terus kekal di dalam persekolahan, dan juga asas terpenting bagi pelajar itu untuk mengalami suasana persekitaran yang sama dengan pelajar-pelajar yang lain. Jadi bila kita lihat kepada cabaran-cabaran, inilah pentingnya kita adakan forum efek yang telah pun berlangsung pada 19 hingga 21 Julai yang lepas. Dan di dalam efek itu, yang efek ialah forum Asia Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care Education. Bermaksud yang forum ini menekankan kepada membincangkan tentang polisi-polisi tentang pelaksanaan atau implementation dasar pendidikan awal kanak-kanak. So di dalam forum yang lepas, kita lihat ada 36 negara yang menyertainya, dan 10 orang menteri, 7 orang timbalan menteri dan 1 seorang setiausaha parlimen bersama-sama di dalam efek ini. Dan efek ini membincangkan tentang pengalaman-pengalaman setiap negara, cabaran-cabaran dan juga the way forward. So kita lihat antara cabaran-cabaran yang dibincangkan ialah tentang accessibility dan quality dan equity to preschool ataupun early childhood education. Dan ini merangkumi daripada geographical isolation, meliputi kewangan, meliputi kualiti guru, meliputi prasarana dan physical facilities untuk memberi pendidikan terbaik pada early childhood. Ada setengah kawasan di luar ataupun pedalaman misalnya, keperluan mereka barangkali sedikit berbeza dengan kurikulum konvensional. Ada yang pernah kami saksikan sendiri, kalau di kawasan pedalaman itu, anak-anak di kawasan itu mempunyai kiranya sesuatu yang berbeza. Mereka mahukan persekitaran yang sesuai dengan cara hidup mereka di kawasan tersebut. Bagaimana ini diseimbangkan supaya mereka tidak hilang identiti cara hidup mereka, tapi juga dapat diserapkan dalam sistem pendidikan awal yang akan membolehkan mereka masuk ke dalam sistem pendidikan kita? Kalau saya boleh dengan izin menggunakan pepatah bahasa Inggeris lah. It takes a village untuk membentuk seorang atau mendidik seorang anak. Betul. So the role atau peranan yang perlu dimainkan untuk memberi pendidikan yang berkualiti kepada kanak-kanak ini sebelum dia pergi ke sekolah rendah, bukan saja terletak pada satu, tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan. Kalau kita lihat dalam konteks Kementerian Pendidikan Malaysia, kita dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita amat memberi penekanan kepada prasekolah. Tetapi prasekolah atau tadika, prasekolah kerajaan swasta dan tadika merupakan satu aspek
pendidikan awal. Taska dan sebagainya yang below 4+ years old ni kan merupakan satu aspek yang perlu dilihat. So kita lihat Kementerian Pendidikan Malaysia, JAPNIN, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan swasta perlu berperanan di dalam memberi quality education kepada prasekolah ini ataupun prasekolah dan early childhood education ini. Pemerhatian Datuk Seri sendiri bila anak-anak sekarang yang nampaknya macam lebih cepat pick up daripada dulu 4 tahun mereka sudah ada yang dah boleh membaca. Bagaimana kita kekalkan momentum itu supaya bila masuk ke darjah 1 nanti mereka tidak bosan dengan kerana mereka telah mencapai terlalu banyak semasa zaman pra-pendidikan awal tu. Okey. Satu aspek yang kita lihat, Kementerian Pendidikan lihat ialah dengan mereview, melihat kembali, mengkaji semula kurikulum kita. Dokumen standard kurikulum prasekolah, dokumen standard kurikulum sekolah rendah sentiasa dilihat kembali supaya dia relevan dengan abad ke-21 ini. Dan yang dikatakan tadi supaya momentum itu dapat bukan saja dikekalkan tetapi dilonjakkan supaya pelajar tidak jemu apabila dia beralih daripada prasekolah kepada alam persekolahan yang lebih formal. Dan Kementerian Pendidikan untuk tahun 2017 ni kita telah pun review, lihat kembali, kaji semula kurikulum kita bagi memastikan yang kurikulum kita itu sentiasa on par, online dengan perkembangan ataupun pengalaman yang diperolehi oleh kanak-kanak di sekolah. So the fun learning of pelajar-pelajar diincorporate di dalam kurikulum standard atau pelaksanaan kurikulum pengajaran dan pelajaran di sekolah kita. Melalui forum yang berlangsung, Datuk Seri, apa antara isu-isu sejagat ataupun common interest di antara negara-negara yang terlibat yang duduk sama berbincang tentang isu yang melibatkan bidang pendidikan awal? Okay. So penekanan kepada standard Sustainable Development Goals 4.2. Okay, 4.2 yang menekankan kepada by 2013, Education 2030, kita nak pastikan yang pelajar-pelajar kita, yang kanak-kanak sebelum dia ke alam sekolah perlu ataupun dapat akses kepada pendidikan awal kanak-kanak berkualiti. So aspek yang dibincang is more pada prinsipnya lebih kepada accessibility, equity dan quality preschool education. So kita lihat di sini antara ada 9 agenda yang dibincangkan, yang diputuskan, yang termaktub di dalam Putrajaya Declaration. Sebab dalam efek itu outcome dia ialah di Putrajaya Declaration yang ada 9 agenda yang di 36 nation, 36 negara Asia Pasifik ini telah pun bersepakat untuk memastikan ianya dilaksanakan mengikut acuan negara masing-masing, tetapi matlamat akhirnya ialah untuk mencapai di Standard Development Goal 4.2 itulah accessibility, quality dan equity of preschool education, early childhood education. Antara 9 deklarasi yang diputuskan, apa antara, kalau diikutkan fokus ataupun launch release, Datuk Seri, apa antara keutamaan yang paling tinggi sekali dalam senarai tersebut? 9 fokus itu, 9 agenda itu of equal importance. Tetapi saya boleh highlight satu di sini ialah macam saya katakan tadi, it takes a village untuk mendidik seorang anak. Dan dalam konteks itu kita lihat perlu wujud satu dasar, satu polisi yang membolehkan pelbagai ministry ini, pelbagai stakeholders ini bersama untuk membangunkan ataupun memberikan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. So dasar telah pun dirumuskan, kita menteri-menteri di Ministerial Roundtable Meeting itu telah membincangkan bagaimana ianya nak dilaksanakan, dan insya-Allah ianya akan di pick up, diambil perhatian oleh kementerian kita untuk dilaksanakan. Satu yang saya nak tekan dengan sini, memang sukar untuk mendapat konsensus untuk Putrajaya Declaration ini. Tetapi kejayaan yang kita capai di dalam efek ini ialah
Kerajaan Malaysia, diterajui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang dipengusikan oleh Menteri Pendidikan kita, telah pun berjaya mendapat konsensus ini dalam kalangan negara-negara yang menyertai efek ini. Dan memang macam saya katakan tadi, sukar tetapi berjaya kita mengeluarkan konsensus, dan 9 agenda inilah yang kita sama-sama di negara Asia Pasifik akan memberi penumpuan kepada memastikan yang agenda ataupun di SDG 4.2 itu dapat dicapai bersama. Bagaimana pandangan peribadi Datuk Seri dari segi teknik pengajaran ataupun evolusi cara kanak-kanak ini menerima maklumat sekarang lebih kepada gadget, lebih kepada penggunaan ICT berbanding dengan cara secara konvensional di bilik darjah, lebih kepada guru dan interaksi bersama anak murid. Di mana harus diletakkan garis keseimbangan antara gadget dan juga pengajaran konvensional tu? Pandangan Datuk bagaimana? Pada pandangan saya lah, dia the most important thing pada saya lah dalam abad ke-21 ni, like yang dikatakan tadi, the maturity pelajar tu mature very fast. We can't deny technology. Yeah. So if you notice that my grandchild pun suka gadget at the age of 3 years old pun dah boleh akses kepada gadget ini. Dan the most important thing is through fun learning. Through fun learning, the objective of the curriculum itu tercapai. So fun learning bukan saja melalui gadget, tetapi juga pada pedagogi yang berbeza dan juga informal teaching. Dan informal teaching ini termasuklah bermain sambil belajar. Macam itu saya kata tadi, one of the cabaran yang kita sama-sama perlu fikirkan ialah tentang the quality of the teachers. The quality of teachers, saya lihat di sini bukan saja kepada kebolehan untuk menyampaikan, tetapi menyampaikan dengan cara yang membolehkan pelajar itu belajar dengan sempurna. Belajar dengan baik. Akhir sekali Datuk Seri, bagaimana pula persediaan kepada para pendidik yang menjadi tenaga pengajar dalam bidang pendidikan awal ini? Apalagi yang perlu diperhalusi? Kita telah membuat satu dasar by 2020, tahun 2020, semua guru yang mengajar pendidikan awal kanak-kanak ini atau prasekolah ini mesti mempunyai diploma. Okey. Dan untuk Kementerian Pendidikan, kita lihat majority daripada guru-guru, I wouldn't say 100%, but majority, almost 100% telah pun mempunyai degree, ijazah. So kita nak yang prasekolah swasta itu juga bersama dengan kita agar quality of early childhood dan prasekolah ini dapat kita tingkatkan supaya pelajar sustain dia punya kualiti dia dan pencapaian dia, minatnya apabila dia pergi ke sekolah rendah. Cuma saya nak highlight di sinilah, dalam konteks prasekolah kita lihat komitmen kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan accessibility to preschool education. So kita lihat dalam tahun 2013 kita telah pun mencapai 81.7%, 2014 84.2%, 2015 84.6%. Existing now as Julai kita telah mencapai 84%, target kita ialah 90%. This shows dalam Pelan Pengangguran Pendidikan Malaysia kita aspek fokus kepada fokus kepada prasekolah ini telah pun melihatkan peningkatan, menunjukkan bahawasanya keprihatinan kepada pelajar-pelajar, golongan pelajar ini sentiasa diberi perhatian. Baik, kita juga optimis kalau setengah tahun pun dah 84, saya pastinya hujung tahun nanti angka itu memberikan satu yang sangat positif. Terima kasih Datuk Seri atas kesudian Datuk Seri bersama kami pagi ini, dan juga selamat berjaya kepada semua para pendidik khas di dalam bidang pendidikan awal untuk anak-anak kita. Selamat